Definisi etika dari segi epistemologi ialah ethos daripada Yunani atau morals daripada Latin, iaitu hukum, adat resam, adab, tradisi, budi pekerti, kesusilaan, sopan santun dan sebagainya. Dari segi istilah, ia bermaksud suatu kajian yang bersifat falsafah terhadap moral. Dari segi falsafah pula, etika bermaksud berfikir sendiri tentang apa itu yang dikatakan baik, jahat, benar, salah, tanggungjawab atau duty, tentang apa yang patut atau tidak patut dilakukan dan sebagainya. Maksud prasejarah. Prasejarah manusia adalah tempoh daripada penampilan pertama tingkah laku dan anatomi manusia moden hingga kemunculan sejarah setiausaha berikutan penciptaan sistem setiausaha. Memandangkan kedua-dua masa penempatan manusia moden dan evolusi tamadun manusia berbeza dari rantau ke rantau. Zaman prasejarah bermula dan berakhir pada saat yang berbeza dan dalam garis masa bergantung pada wilayah berkenaan. Sejarah tamadun pribumi Malaysia kaya dan penuh makna. Sorotan termasuk pembangunan seni dan budaya serta kemajuan yang dicapai dalam bidang sains dan teknologi. Zaman prasejarah terbagi kepada 4 zaman, iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan zaman Logam, iaitu bangsa besi. Zaman Paleolitik. Paleolitik bermaksud zaman batu lama dan bermula dengan penggunaan pertama alat batu. Paleolitik ialah zaman terawal zaman batu yang bermula sekitar 2.6 juta tahun dahulu. Perkembangan peradaban sepanjang zaman Paleolitik ialah pertempatan terawal di alam Melayu bermula sejak berabad-abad lamanya. Kehidupan secara sara diri dan hidup nomad digunakan. Bukti terawal penggunaan alatan manusia didapati dalam bentuk asas seperti alatan batu. Tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang dicari atau diburu dari hutan dimakan terus tanpa menggunakan sumber yang cukup untuk mengusahakan pertanian atau peternakan. Zaman Mesolitik bermula pada penghujung zaman Ais, kira-kira 10,000 tahun dahulu dan berakhir dengan pengenalan pertanian. Tarikhnya berbeza mengikut wilayah geografi dan di beberapa wilayah seperti Timur Dekat, pertanian bermula pada akhir zaman Ais dan di sana Mesolitik adalah pendek dan sukar untuk ditentukan. Mesolitik ialah tempoh masa yang dicirikan oleh penggunaan alat batu api kecil seperti mikrolit dan mikroboring. Alat memancing, pemetik, kapak dan objek kayu seperti sampan dan anak panah telah ditemui di beberapa tempat. Pada zaman ini, perkembangan peradaban ialah kehidupan masyarakat masih lagi berkisar pada kegiatan sara diri. Telah wujud evolusi dalam kehidupan. Bermula kegiatan membuat batu menjadi alatan keperluan dan senjata. Orang ramai bermula kegiatan pertanian, peternakan, perdagangan awal dan berhubungan dengan kawasan lain. Zaman Neolitik. Zaman ini bermaksud zaman batu baru. Ini adalah masa apabila teknologi dan masyarakat sedang berkembang. Ia bermula di bahagian Timur Tengah sekitar 10,200 sebelum Masihi
Neolitik adalah zaman di mana satu proses Neolitik ialah zaman di mana satu proses dan perubahan tingkah laku dan budaya termasuk penggunaan tanaman dan ternakan liar dan domestik. Pertanian Neolitik dihadkan pada sebilangan kecil tumbuhan, pemeliharaan kucing, biri-biri dan kambing. Sekitar 6000 sebelum Masihi, orang ramai mula mentanam lembu dan babi untuk menumbuhkan penempatan tepat atau bermusim dan menggunakan tembikar. Perkembangan peradaban sepanjang zaman Neolitik iaitu kehidupan masyarakat terus mengalami evolusi. Wujud teknologi penciptaan baru yang lebih lengkap. Ia juga merupakan pelengkap zaman batu, zaman logam. Dalam bidang arkeologi, zaman logam dikatakan sebagai peringkat perkembangan mana-mana masyarakat yang menggunakan alatan besi secara meluas seperti alatan dan senjata. Penggunaan bahan ini bertepatan dengan perubahan lain dalam sesetengah masyarakat purba yang semuanya sering disertai dengan amalan pertanian yang berbeza, kepercayaan agama dan gaya seni. Walau bagaimanapun, ini tidak selalu berlaku. Zaman besi adalah tempoh utama terakhir dalam sistem tiga zaman yang mengisahkan perkembangan tamadun prasejarah. Perkembangan peradaban di zaman ini ialah masyarakat mula tinggal tetap di satu-satu kawasan. Ia juga tertumpu di kawasan yang mempunyai sumber air. Bermulanya penggunaan peralatan logam. Zaman protosejarah. Kewujudan kerajaan alam Melayu bermula sejak abad pertama dalam membuktikan bahawa alam Melayu turut mempunyai kerajaan yang sezaman dengan tamadun-tamadun lain di dunia. Kewujudan kerajaan awal ini menunjukkan kepada kita bahawa kawasan yang kita diami mempunyai tinggalan warisan kerajaan yang gemilang dan agung seperti tamadun-tamadun lain di dunia. Kerajaan alam Melayu telah bermula daripada sebuah pentempatan kecil yang kemudiannya berkembang membentuk jadi sebuah pelabuhan yang mempunyai pelbagai peranan dan fungsi. Kerajaan awal yang pertama, Funan, diasaskan oleh seorang Bahmin, golongan tertinggi dalam kasta Hindu yang berpusat di Vyadapura. Kemasyhuran kerajaan Funan adalah ketika pemerintahan Fan Shirman berjaya meluaskan empayar ke Sungai Mekong hingga ke Teluk Chamrah di sebelah timur, berjaya menguasai selatan Myanmar dan segenting kesannya kerajaan Funan berjaya menguasai jalan perdagangan utama antara timur dan barat, malah Funan menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu. Yang kedua, Champa. Chu Heiwu telah mengasaskan kerajaan Champa pada tahun 192 Masihi. Kerajaan ini berpusat di Indrapura. Target seraya melancarkan serangan terhadap Champa. Pembebasan Champa berjaya dilaksanakan oleh Chu Bin daripada pengaruh Cina. Kemasyhuran Champa adalah ketika pemerintahan Cebongah. Kemerosakan Champa pula bermula bila pemerintahannya iaitu Indravarman meninggal dunia pada tahun 1441. Target berjaya menawan Champa pada tahun 1471. Yang ketiga, Sriwijaya.
Pada tahun 683 Masihi, Kerajaan Sriwijaya telah diasaskan oleh Dapunta Hyang Sriwijayanasa di Palembang. Beliau telah menakluk kawasan sekitarnya seperti Bangka dan Rabah. Pada abad ke-8, Sriwijaya telah berjaya menakluk Sumatera, Selatan Myanmar, Tanah Melayu dan Serbia Tigra di bawah pemerintahan Sangram Madana Jaya. Dengan itu, ia berjaya menguasai jalan di laut antarabangsa iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda. Sriwijaya juga berjaya menjadi kuasa perdagangan utama di alam Melayu dan menjadi pusat pengajian agama Buddha di samping menjadi pusat perdagangan. Yang keempat, Angkor. Angkor diasaskan oleh Jayavarman II yang berpusat di Hariharalaya. Wilayah Sungai Mekong berjaya disatukan oleh beliau. Kemasyhuran kerajaan Angkor bermula ketika Suryavarman II berjaya meluaskan empayar Angkor ke sekitar lembah Sungai Mekong hingga selatan Myanmar. Beliau telah meneruskan usaha yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan terdahulu dan berjaya meluaskan empayar Angkor hingga sempadan Annam. Berjaya membina sebanyak 102 hospital dan Angkor Thom. Kerajaan Angkor mula lemah setelah kematian Jayavarman II, malah serangan oleh Siam telah menjadi lemah. Yang kelima, Majapahit. Raden Wijaya dengan bantuan tentera Mongol telah mengasaskan kerajaan Majapahit dalam perebutan kuasa di Jawa pada tahun 1264. Kota Trowulan merupakan pusat kepada kerajaan Majapahit. Patih Gajah Muda berjaya meluaskan jajahan taklukan ke timur Pulau Jawa, pesisiran pantai timur, Sumatera, pesisiran selatan, barat Pulau Borneo, bahagian selatan dan timur Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Kesannya menjadikan Majapahit sebagai pusat perdagangan pada abad ke-14. Menjadi lemah setelah serangan oleh kerajaan Damak pada tahun 1578 dan juga kematian Patih Gajah Muda. Yang keenam, Kedah Tua. Perlibatan masyarakat merupakan titik kemunculan kerajaan Kedah Tua. Pada peringkat awal, pusat kerajaan ini adalah di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Pedagang dari China, India dan Arab Pasir telah mengukuhkan lagi kewujudan kerajaan Kedah Tua. Menurut sumber China, kerajaan Kedah Tua dinamakan Syekh Jah, manakala menurut India dan Arab ialah Kataha dan Kalabra. Perubahan mula berlaku apabila munculnya pengasasan Kesultanan Kedah yang memulakan kerajaan baru di Kedah. Yang ketujuh, Gangga Negara. Menurut ahli arkeologi, Gangga Negara muncul pada abad ke-6. Sejak abad ke-5, kerajaan Gangga Negara sering dikunjungi oleh pedagang luar kerana kekayaan hasil bumi seperti emas dan biji timah. Kerajaan Gangga Negara berjaya mempertahankan kedaulatannya daripada serangan Sriwijaya. Kerajaan Gangga Negara mulai lemah pada tahun 1025 dengan mengakibatkan kemusnahan pelabuhan Gangga Negara. Kewujudan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka telah bermula di zaman prasejarah. Kemunculan ini diasaskan oleh para Meswar atau Raja Iskandar Shah pada awal abad ke-15. Kehebatan Melaka terbukti dengan sistem perundangannya iaitu Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka yang disifatkan sebagai sangat maju. Sebab utama kerajaan Melayu Melaka berkembang ialah wujudnya sistem pentadbiran yang cekap. Kedua, tersusun khususnya melalui sistem pembesar 4 lipatan.
Sistem pentadbiran yang cekap ini telah membantu mengekalkan keamanan dan kemakmuran di negeri Melaka. Faktor ini juga telah menjadikan Melaka sebagai salah satu destinasi paling popular bagi para pedagang dan pelayar pada zaman itu. Bermula pembentukan masyarakat kepelbagaian dalam bidang perdagangan. Melaka ada mengeluarkan hasil barang-barangan seperti biji timah, kain, sagu, lada hitam, gading gajah, tanduk seladang dan berung taimah. Bahagian pengeluaran hasil tanaman negeri Melaka pula terdiri daripada sagu, labu, laici hitam, pisang, tebu, kacang, bawang, halia, sayur-sayuran, tembikai, pokok dama, kerbau, ayam api dan belerang. Kedatangan kuasa penjajah turut menyumbang kepada perkembangan pada zaman ini. Portugis, pedagang Eropah mula memasuki Asia Tenggara pada abad ke-16. Portugis melihat Melaka sebagai penempatan strategik dan pusat perdagangan rempah. Mereka menguasainya pada tahun 1511. Selama hampir satu abad, Portugis memonopoli perdagangan di Melaka. Pentadbiran Portugis dilihat jauh lebih buruk daripada orang Melayu. Kerap kali berlaku masalah ketidakcekapan dan rasuah. Ini menyebabkan pengurangan jumlah perdagangan dan serangan dari Aceh. Belanda. Penjajah dari Belanda cuba memasuki perdagangan rempah pada abad ke-16 dan ke-17. Mereka telah membeli produk tersebut sebelum ini di Timur Portugis, tetapi telah diusir dari pelabuhan Portugis pada tahun 1594. Ini membawa kepada keazaman Belanda untuk mengambil alih Melaka yang bukan sahaja memberi mereka memonopoli perdagangan di Selat Melaka daripada Portugis, tetapi juga memberi mereka pengaruh dan pendapatan. Belanda menawan Melaka pada tahun 1641 tetapi sukar untuk mengawal perdagangan di sana. Banyak kapal dari Eropah mengelak untuk pergi ke Melaka dengan berlayar melalui Selat Sunda, iaitu antara Jawa dan Sumatera. Pedagang Melayu yang berdagang dengan orang India dan Moor dari segi ekspor biji timah dan rempah ratus serta import kain akan mengelak tugas Melaka dengan melayari laluan alternatif dengan menghantar barang juga melalui darat. Ini juga untuk mengelak sekatan Belanda di Selat Melaka. Penjajah British. Britain memerlukan pelabuhan untuk melindungi pedagang British daripada lalu dan menjalankan operasi menentang Perancis di luar pantai India. Kehadiran pelabuhan di semenanjung tanah Melayu akan memberi laluan kepada British untuk memecah monopoli perdagangan Belanda di rantau ini. Untuk melakukan itu, mereka perlu mewujudkan kemudahan pelabuhan di kawasan itu. Ia juga penting untuk menyediakan restoran atau tempat berhad untuk peniaga dan pos pengawal untuk melindungi mereka dalam era di mana perdagangan antara bangsa berasaskan laut dan dengan persaingan sengit antara Britain, Perancis, Belanda dan Sepanyol dalam perdagangan timur. Zaman sejarah moden, merdeka.
pada tahun 1955 membuka jalan kepada pemerintahan sendiri. Tunku Abdul Rahman pergi ke London bagi membuat rundingan berkaitan dengan kemerdekaan. Perjanjian London telah ditandatangani pada 8 Februari 1956. Pada 31 Ogos 1957 iaitu tarikh kemerdekaan. Terbentuk Suruhanjaya Red diketuai oleh Lord Red dengan anggota yang lain iaitu Jennings, William McCall dan Halim Abdul Hamid. Pada 15 Ogos 1997 telah meluluskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Agama Islam sebagai agama persekutuan, malah bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di samping jaminan kedudukan istimewa orang Melayu. Pembinaan negara-negara bangsa. Masyarakat yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat untuk membina sesebuah perpaduan. Perpaduan merupakan kemajuan sesebuah negara. Mekanisme dalam pembinaan negara bangsa ialah melalui sejarah. Sejarah berperanan sebagai tunjang kepada pendidikan nasional. Sejarah berkenaan nasional akan membawa generasi muda menjadi lebih prihatin terhadap bangsa dan juga pembangunan negaranya. Masyarakat hendaklah berganding bahu bersama-sama menyokong aspirasi negara dalam mengamalkan sikap toleransi dan hormat menghormati antara satu sama lain. Masyarakat berhasil mengamalkan nilai-nilai mulia, maka negara kita akan menjadi lebih maju setapak ke hadapan dalam membina sebuah negara bangsa yang diidamkan. Untuk kesimpulan, penduduk pertama pada zaman pra-penjajahan Melayu Semenanjung terdiri daripada masyarakat Melayu yang tinggal di kawasan pedalaman dengan kumpulan yang lebih besar daripada mereka tinggal di kawasan berhampiran laut atau di tebing sungai. Kegiatan ekonomi masyarakat Melayu pada masa ini adalah bentuk sara diri yang mudah berdasarkan aktiviti penanaman padi dan perikanan. Penemuan artifak seperti tulang, batu dan sisa makanan untuk penghuni gua di Asia Tenggara termasuk Malaysia menunjukkan penyebaran budaya pada zaman prasejarah kerana orang Melayu yang mahir belayar membolehkan mereka berkomunikasi dengan bahasa asing dalam bidang perdagangan. Sebelum kedatangan British, setiap negeri atau wilayah di semenanjung tanah Melayu diperintah oleh sultan atau rajanya sendiri. Sebelum kuasa barat menguasai negeri-negeri Melayu pada abad ke-19, masyarakat Melayu sangat aktif dalam kegiatan perdagangan di perairan Nusantara, khususnya pada zaman Kesultanan Melaka. Manakala kajian yang diterbitkan oleh sarjana barat lebih menghubungkan pada negeri-negeri di wilayah pantai barat semenanjung tanah Melayu. Kebanyakan masyarakat Melayu ketika itu tertumpu di pantai timur dan utara semenanjung tanah Melayu.